Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat Islam dan segala jenis nikmat yang saya masih kecapi, yang masih perempuan yang menonton, yang kita sampai sekarang ni masih menikmati nikmat-nikmat tersebut. Dan paling besar adalah kita kena syukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan kita lagi nikmat iman dan Islam, yang mana kita masih lagi dilahirkan hari ini, yang kita masih lagi dibangunkan daripada tidur kita dalam keadaan orang yang beriman, orang berislam. Alhamdulillah. Alright, syuk. Terima kasih kepada semua yang join. Okay, kita jemput. Why not untuk kita panggil-panggil lagi kawan-kawan yang lain, khususnya malam ni perempuan yang menonton malam ni. Saya percaya di kalangan majoriti follower yang menonton adalah daripada kalangan wanita, dan saya nak mengucapkan selamat Hari Wanita sedunia kepada semua follower wanita yang join dan follow saya punya page. Terima kasih. Dan yang paling penting yang join saya punya live lah. Dan saya rasa sekarang ni ada ujian jugalah kan. Ujian untuk orang yang tengah mungkin Hari Wanita ni dia mungkin tengah macam berseronok-seronok, tengah tengok TV, tengah tengok cerita drama TV3 sekarang ni kan. Belum kan pukul 10 kan. Tapi saya tetap pilih untuk nak buat live sebab semalam saya tak buat live kan. Semalam saya pergi Alok Start. Saya di Aman Central semalam. Saya teman wife saya pergi ambil barang lah, untuk produk kecantikan orang perempuan. Jadi kita bawa pergi. Lepas tu bila cari barang sikit dekat Aman Central. Jadi balik rumah pun sampai pun dah lewat. Jadi bila dah lewat tu saya penat. Jadi penat tu saya tak dah nak sempat nak letak mohon maaf lah. Jadi kat sini saya nak mohon kemaafan sebab semalam saya tidak bersama dengan perempuan untuk saya jawab soalan dan live macam biasa. Okay. Dan kita nak test dulu kita punya line malam ni. Siapa yang dengar dengan baik, siapa yang nampak muka saya ni dengan baik, saya pilih malam ni cuba tekan huruf tekan number. Ini saya nak number 9. Okay, cuba tekan number 9. Nak test dulu. Alright. Sambil-sambil tu saya nak jawab ni. Assalamualaikum, selamat malam tuan. Waalaikumsalam Puan Siti Nurbaizura, follower tetap saya. Terima kasih Puan Halimah Ramli. Waalaikumsalam tuan rakan-rakan semua. Ruzaini. Waalaikumsalam, selamat malam. Okay, Halimah Ramli cakap alright, 9, cantik. Seorang baru. Kita nak test lagi. Ada berapa orang yang tengok ni? Boleh tak saya nak minta kerjasama sekejap? Saya nak minta test dulu. Number, okay, number 9. Alright, cantik. Puan Zuhairah Abdul Hadi kata cantik. 9. Nur Azila 9. Okay, so ramai dah cakap 9 ni. That means maksudnya line saya okay, line perempuan pun okay. Dan kalau ada yang type tu number 7 ke number 1 ke tu maksudnya dia kurang dengar ataupun dia tak nampak saya. Tu masalah number 10 ni. Puan Siti Nurbaizura ni saja ni nakal ni. Tadi padahal dia jawab elok je. So terima kasih kepada semua yang join. Alright. Sempena Hari Wanita ni, saya nak menjawab, saya nak bagi peluang untuk wanita-wanita yang di luar sana ni, kalau ada soalan khususnya berkaitan dengan hak wanita. Hari ni saya tak akan ambil soalan daripada pihak lelaki. Siapa yang lelaki tu kalau tanya tentang lelaki ke, sorry, hari ni khas untuk sesi wanita sahaja. Saya nak meraihkan Hari Wanita hari ni. Tak tahu ada hari lelaki ataupun tidak, tak kisahlah, tak ada pun tak apa. Kadang-kadang rasa macam pelik pula sambutan hari lelaki. Bunyi macam tak kena kan. Dia kalau macam sambutan tu hari bapa, okey lah kan. Tapi kalau sambutan tu tiba-tiba sambutan hari lelaki,
Saya rasa macam ada rasa macam belik pula kalau ada benda tu naik kat TV, sambutan hari lelaki. Yeah, so ni sama seorang lagi, Puan Nas Jamaluddin, type 10. Ni nakal ni. Ni nakal, nak musik-musik lah ni. So terima kasih semua yang respon. Alright. Saya tak dapat lagi soalan. Okey, tak apa, kita tunggu. Hari ni saya nak share dulu sementara apa ni, Siti Nurul terbaik tuan-tuan bila nak main melawat jiran sebelah. InsyaAllah bila saya turun Kulim. Kadang-kadang buka pos. Sekarang ni Alhamdulillah bagusnya bila dah start PKPB ni kan, boleh saya kata macam waktu sekarang ni waktu yang dah mula untuk nak ke normal, kalau anda perasan kan. Tak tahulah saya yang rasa ataupun ada orang lain rasa yang sama juga. Saya rasa macam sekarang ni dia dah macam entahlah, kita bukan takut, kita bukan tak beware, tapi kita dah rasa macam kita dah rasa macam adapt lah kita punya suasana dengan norma baru dan sebagainya ni, dan kita tak tahu pun kes tu naik ke tinggi ke, kita macam tak peduli. Tapi sebenarnya tak bagus lah kan. Cuma apa yang saya boleh bagi tahu, bila dah dalam keadaan yang macam ni, kes dah boleh berjalan dengan boleh jalan dengan teratur insyaAllah, dan dah boleh difilekan. So kita dah ada banyak masa yang pack. Dan Alhamdulillah lah Allah bagi rezeki tu, di mana ada beberapa kes yang masuk pada kita ni yang nak untuk saya handle dan sebagainya. So okay, kita fine. Cuma tak semua orang boleh lantik saya. Dan kita, tapi macam mana pun saya akan cuba bantu untuk anda bagi segala maklumat. Maksudnya apa-apa soalan. So kalau ada peluang macam ni, tolong grab. Okay? Sebab kadang-kadang kan, kalau nak berjumpa dengan saya directly, dia memang susah. Sebab saya punya masa ni sangat tight. Seriously, kalau macam siapa datang tu, dia ada kelapangan pagi saja nak jumpa pagi, memang susah. Sebab pagi kebiasaannya, peguam-peguam ni biasa dekat mahkamah. Bila balik petang, dia sampai ke office petang, dia nak tengok file untuk esok pula. Kadang kita kena book untuk kita nak ni. Jadi, tapi macam mana pun, walau sesibuk macam mana sekalipun jadual saya, insya-Allah saya dah berazam tahun 2021 ni saya nak cuba untuk menyampaikan. Saya sebenarnya dah ada fikiran baru tau untuk nak buat nama tajuk malam ni. Tajuk malam ni maksudnya setiap malam ni kalau live tu saya ada tajuk dia sendiri lepas ni. Tapi apa yang saya azamkan adalah saya nak cuba bagi maklumat, saya nak cuba jawab soalan. Saya nak bagi anda peluang untuk bertanyakan. So ruang untuk pertanyaan. Dia ada berbeza dengan consultation. Kalau pertanyaan, anda mungkin ada soalan yang satu dua macam tu saja. Tapi kalau consultation ni dia perlukan kepada saya untuk mendalami sebenarnya apa isu yang berlaku dan apa kekuatan kes dan sebagainya. Betul? So ada dua perbezaan yang situ. Alright. Dan hari ni kes saya dekat Alok Setang, Alhamdulillah, kes nafkah anak berjaya diselesaikan. So kita rasa macam syukur juga sebab kes tersebut tak perlu nak drag terlalu panjang kerana memikirkan tentang maslahah ataupun perkara penting kepada anak tersebut. So Alhamdulillah bagus. Hari ini satu benda yang menariknya adalah kes berjaya diselesaikan. So bukan mudah tau perempuan sebenarnya kalau kita nak capai persetujuan. Mungkin ada setengah orang kata pergi ke mahkamah ni memang nak lawan. So memang macam dah bersiap sedia nak pergi berperang lah cerita dia. Tapi kan kadang-kadang ada benda yang berbaloi untuk kita berperang. Ada benda yang kalau boleh tak berbaloi pun. Lebih baik kita dapat cari jalan penyelesaian secara persetujuan supaya hak kita tu dapat dengan cepat. Itu saja. Cuma ada orang mungkin dia tak puas hati. Kadang-kadang macam contoh tuntutan mut'ah ke, nafkah anak ke, nafkah iddah ke. Dia tuntut tapi tak dapat banyak tu. Jadi that's why kadang-kadang kan orang ni dia sanggup nak naik turun mahkamah. So tak apalah. Kalau dia sanggup okey lah. Tapi ada orang dia lebih utamakan tentang
masa dia sendirilah, berbanding apa begitu, berbanding naik turun mahkamah, benda yang kita tak tahu lagi berapa kita akan dapat. So okey, berjaya hari ni dapat settle dengan cara yang baik, dan nafkah anak pun kita dapat bagi yang the best price lah untuk setiap bulan dan sebagainya, hari raya, kos perubatan. So alhamdulillah, defendant juga merupakan seorang yang bagus lah. Okay, alright. So hari ni saya dapat dah soalan satu daripada Puan Zuhairah Abdul Hadi. Okay, Puan Ida Faridah kata terbaiklah Tuan Fahmi. Okay, terima kasih. Puan Siti Mazura pun rasa macam dah normal balik kan. Cuma yang tak normalnya yang kadang-kadang saya rimas adalah kena pakai apa, mask. Oh, kadang-kadang saya lebah lah pakai mask ni. Rasa macam susah nak bernafas. Okay, Puan Nas Jamaluddin kata, Tuan doakan akak untuk 25 hari bulan baru nak pandang enjin ke mahkamah. 3 bulan sabar menunggu, akhirnya kes tuntutan akak dibuka. Okey, baik, insyaAllah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Alright, soalan yang pertama, Puan Zuhairah Abdul Hadi. Tuan, apa yang menjadi sebab seorang ibu boleh hilang hak penjagaan anak? Okey, baik. Apa yang menjadi sebab seorang ibu hilang hak penjagaan anak? Saya hanya akan jawab dari sudut undang-undang. Dari sudut undang-undang, cerita tentang ibu ni, hak jagaan anak dia akan dapat kepada ibu. Hak jagaan anak dia tetap akan dapat kepada ibu. Yang tu yang first. Kalau kata bercerai, dia tetap akan dapat kepada ibu. Alright? Cuma dalam undang-undang dinyatakan ada 5 sebab. Ada 5 sebab ibu boleh hilang kelayakan bab jagaan anak. So maksudnya, kalau katalah bercerai, anak akan di bawah jagaan ibu. Cuma dia tak automatik je. Faham tak? Maksudnya kalau bercerai kat mahkamah rendah, and then balik daripada tu, dia tak automatik kata perintah jagaan tu akan dapat. Dia tak, bukan automatik anak tu terus duduk dengan ibu. Dia tak macam tu. Cuma pada hakikatnya dari sudut hukum syarak, dari segi syarak, dia memang kepada ibu. Dan kalau ada bapa ni dia faham, dia akan bagi teruslah kepada ibu. Cuma dia tak, ada orang yang kadang-kadang dia tak faham benda ni, so dia nak ambil juga. Jadi saya berpegang berdasarkan prinsip undang-undang dan juga prinsip hukum syarak, hak jagaan kepada ibu dulu, melainkan dia hilang hak kelayakan menjaga anak. Ada 5 sebab. Saya selalu kongsikan. Yang pertamanya, Puan Zuhairah, ibu itu murtad. Murtad maksudnya keluar daripada agama Islam. Diisytiharkan bukan lagi memeluk agama Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah ibu berkelakuan keji secara terbuka. Yang ni biasanya orang akan kata macam berkelakuan keji ni dia sangat luas tafsiran dia. Kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana tafsiran keji ni. Alright? Cuma apa yang saya boleh katakan, ramai orang terlepas pandang perkataan secara terbuka. Kalau biasa yang saya handle kes, ada orang dia akan dakwa kata si ibu ni curang, dia mesej dengan lelaki lain dan sebagainya, contoh so dia memberi tanggapan yang tak baik nanti ni kepada anak. So anak akan duduk dengan ibu, dia tengok macam ni, so dia tak sesuai kat situ. Tapi bila kita kaitkan balik, terbuka, kelakuan keji secara terbuka, perbuatan mesej tu adakah dikira sebagai terbuka ataupun sebagai tertutup? Biasanya kita faham mesej ni privacy. Tak ada pun orang mesej tu dia expose kata diri dia. Aku mesej dengan orang ni, mesej teruk. Adakah kita buat macam tu? Tak ada kan? Jadi berkelakuan keji tersebut mesti secara terbuka. So kita ada 2 tafsiran kat situ. Berkelakuan keji tu bagaimana, terbuka tu bagaimana. Jadi kalau nak cerita bab ni panjang, cuma apa yang saya boleh katakan untuk alasan yang kedua ni, biasanya kalaulah saya boleh katakan directly lah macam ibu ni dia kerja dia sebagai GRO, contoh dia.
Okay, contoh ibu ni kerja sebagai GRO. So anak ni dia pelan besar dia dah tahu ibu dia macam tu. Ibu dia kerja yang tak elok lah, senang cerita. Jadi yang tu boleh menghilangkan kelayakan dia. Alright. Yang ketiga, alasan yang ketiga, ibu akan hilang hak kelayakan jagaan anak jika ibu tersebut berkahwin lain. Berkahwin lain. Yang ni ada di dalam hadis. Ada di dalam hadis Nabi SAW. Dia kata, kamu layak menjaga anak tersebut sehingga kamu selagi mana kamu tidak berkahwin dengan lelaki yang lain. Ni alasan yang ketiga. Cuma alasan ni perempuan, saya boleh kongsikan sikit lah, kita takkan pergi lebih detail untuk alasan ni. Alasan yang ketiga ni, dia bukannya alasan yang compulsory. Maksudnya macam, kahwin saja, okey, automatik bertukar. Tak, dia tak macam tu. Okay? Yang ni dia alasan dia akan terikat dengan alasan yang lain. Last kali saya akan bubuh. Saya akan bagi tahu apa alasan yang lain tersebut. Okay? Tapi syarat yang diletakkan di dalam hadis dan dalam hukum syarak dan juga undang-undang, ibu akan hilang kelayakan kalau ibu berkahwin lain. Alright. Yang keempat, alasan untuk ibu hilang kelayakan adalah ibu mendera ataupun menganiayai anak tersebut. Maksudnya macam mendatangkan kezaliman, mendera, mendatangkan kecederaan. So dia punya intention dia tu sampai tahap nak menzalimi lah. Okay, dia bukan nak mendidik. Sebab ada orang dia nak dakwa kata bekas isteri ni, si ibu ni, dia kejam sebab dia tibai anak tersebut. Tapi bila kita dalam mahkamah, so disoal apa sebab pukul tu? Sebab anak ni saya mengajak mengaji. Contoh dia kena rotan. Kadang-kadang mahkamah takkan tengok. Sebab dia ada beza antara menzalimi dan juga mendidik. Dia selalunya isu kat situ. Menzalimi ke mendidik? Menzalimi ni dia mesti dibuktikan berlaku kekejaman. Jadi kalau nak tunjukkan tentang berlaku kekejaman tersebut, dia mesti kena ada laporan polis dan mesti kena ada tangkapan daripada pihak polis dan mesti kena ada dakwaan sebab dia akan termasuk di bawah kesalahan akta kanak-kanak. Maksudnya kalau contoh lah kan, kita nak dakwa kata ibu ni teruk sampai lebam anak ni kena semua tu. So kita kena buat laporan polis, polis kena tangkap, ambil siasatan semua. Jika terbukti salah, so dia akan didakwa di mahkamah sivil di bawah kesalahan akta kanak-kanak ni. Kalau dia memang terbukti begitu, so dia akan termasuk dalam golongan yang keempat, iaitu ibu mendatangkan penganiayaan ataupun menzalimi anak tersebut. Dan yang kelima, ibu akan hilang hak kelayakan jagaan anak jika ibu tersebut dah bercerai, kemudian dia berpindah kepada satu jarak yang sangat jauh dengan tujuan, niat dia, tujuan ataupun niat si ibu tu secara sengaja untuk memisahkan anak dengan bapa dia. Okey. Yang kelima, maksudnya ibu ni saja dia pindah pergi tempat lain jauh, tujuan dia tak mau bagi anak ni berjumpa dengan bapa dia. Okay, so dekat sini pun dia ada, kita panggil apa, dalihan lah, kita panggil benda yang ada pengecualian dia. Okay, pengecualian dia jika ibu ni dia balik ke kampung halaman dia. So kalau dia balik ke kampung halaman, dah pergi kahwin pun orang, macam contoh laki orang Perlis, perempuan ni orang Johor, contoh. Dia pilih pun pasangan jauh kan. Jadi lepas dah bercerai, so of course lah selalunya wanita ni dia akan balik ke negeri yang asal. Jadi jauh. Jadi kita tak boleh nak kategorikan dia melarikan anak tersebut secara sengaja. Faham? Yang ni mungkin tak ada isu sangat lah kalau dalam negara. Cuba bayangkan kalau luas sikit je daripada Semenanjung pergi ke Sabah, Sarawak, selalu jadi isu. Dan yang paling besar sekali isu kalau yang kahwin dengan orang luar negara, warga negara asing. Yang ni problem, especially lah kan, kalau dia kahwin tu dengan pasangan, maksudnya wanita tu wanita yang daripada negara luar. So kalau kata bercerai pun, dia tetap berhak terhadap anak tu sebab berpegang kepada prinsip syarak. Berpegang pada prinsip syarak, dia mesti kepada ibu. So kalau ibu ni warga luar,
dia bawa balik ke negara asal, apa salahnya? Sebab yang tu memang anak dia. Jadi kita yang pilih lah kan. It's okay lah. Saya bukan nak kata salah pilih dan sebagainya. Cuma itu adalah pilihan kita. So pertahankan rumah tangga baik-baik. Sebab isu bab larikan anak ni, dia bukan isu yang mudah. Tambah-tambah keluar negara, lagi susah. Alright. So bab jagaan anak ni, saya kata ada 5 yang boleh hilang kelayakan. Cuma daripada 5-5 ni, dia terikat dengan satu perkara yang penting untuk ibu buktikan. Untuk dia boleh kekal hak jagaan kepada diri dia, iaitu berkaitan dengan kebajikan. Maksudnya macam ni. Kalaulah contoh kan, si bapa ni dia nak tuntut hak jagaan anak, dia bagi tahu kata ibu tak layak sebab ibu kahwin dengan lelaki lain. Ibu dah kahwin dengan lelaki lain. Okay. Tapi bila kita tengok balik, daripada tahun bercerai sampailah kepada si bapa ni nak claim kata nak tuntut hak jagaan anak tu 7 tahun, 8 tahun ke 5 tahun ke, anak tu duduk dengan si ibu. Cuma mungkin tahun yang kelima tu, contohnya ibu ni ada jodoh dengan lelaki lain, so dia kahwin dengan lelaki lain. Jadi 5 tahun tu bagaimana kebajikan anak tersebut? Daripada persekolahan, daripada daripada sekolah, pendidikan sama lah. Daripada sekolah, didikan agama, tempat tidur dia bagaimana, dari sudut pembesaran dia, maksudnya badan tu hak kemah-kemah ke, ataupun kui kedekiang ke. Tu semua memainkan peranan tu. Alright, sebab bab kebajikan ni dia sangat luas. Dan yang paling penting, benda tu mestilah dalam bentuk yang positif. Maksudnya anak ni duduk dengan kita baik sahaja dia punya keadaan dia. Pendidikan, sekolah, makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi adalah zalim kalau kita nak menyerahkan kepada orang yang tak pernah pun jaga tersebut, sebab dia boleh mengganggu gugat kebajikan anak tu. Faham? So saya kata tadi ada 5 tadi tu kan. 5 alasan yang boleh hilang kelayakan tu. Cuma 5 alasan ni dia macam diikat oleh satu. Satu alasan penting untuk ibu buktikan dia masih layak untuk dapat. Iaitu kebajikan anak tersebut terpelihara di bawah jagaan ibu tu. Faham panjang sikit bab ni. Alright, Puan Zuhairah. Okey, Muhammad Hakim. Minta maaf Cik Muhammad Hakim. Hari ni kita tak boleh nak ambil soalan daripada lelaki. Saya nak respect sikit. Saya bagi mohon maaf kepada Cik Hakim. Hari ni saya nak bagi penghormatan kepada wanita-wanita. Wanita seluruh dunia. Okey. So anda boleh tanya. Alright, Puan Rosha Zila. Alhamdulillah. Okey, minta maaf. Belahak pula. Tuan, saya dah dapat keputusan penghakiman berkenaan hutang penghakiman. Alright. Defendant perlu bayar lamsam. Okey. Namun dia tak bayar lamsam. Alright. Hanya bayar 2 kali secara ansuran. Okey. Dalam masa yang sama, dia tetap tak bayar nafkah anak seperti mana perintah. Okey, faham? Apa yang boleh saya buat? Boleh arahkan komitan. Caranya bagaimana? Okey. Dia bukan komitan puan. Komital. K-O-M-I-T-A-L. Baik, macam ni Step yang pertama adalah dapat perintah. Okey, dapat perintah nafkah. Alright. Lepas tu, step yang kedua, kita sebut sebagai macam puan dapat tu. Perintah penghutang penghakiman. SPP Saman penghutang penghakiman. Jadi bila dah dapat penghutang penghakiman sebab ada tunggakan perintah yang asal ni, jadi dia perlu bayar. Perlu bayar penghutang penghakiman tu. Tapi andai kata mahkamah perintahkan yang hutang ni pun tak bayar, dia akan pernah pergi untuk step yang ketiga. Step yang ketiga itulah yang kita sebut sebagai notis tunjuk sebab kenapa mahkamah tak perlu komitalkan, tak perlu penjarakan orang yang gagal bayar hutang ni. Okey, dia punya step dia tu. Alright. Step itu
kalau sampai tahap yang hutang tu pun tak boleh bayar, that means baru kita boleh cuba untuk mohon supaya dikenakan committal. Alright. Tapi puan cerita kat sini, puan dia kata dia bayar, mahkamah dia bayar langsam, tapi dia bayar 2 kali secara ansuran. Okey. Kalau 2 kali ansuran tu dah settle hutang, maksudnya tak ada lah hutang. Betul tak? Melainkan, minta maaf lah kalau saya faham, melainkan 2 kali bayar tu pun tak selesai lagi yang hutang ni. So time tu anda boleh mohon yang ketiga, yang peringkat yang ketiga. Tapi kalau 2 kali dia bayar, cuma dia tak ikut yang mahkamah arahkan lamsam tu, dia bayar 2 kali tapi settle. So kalau settle, memang tak boleh nak pergi kepada komite. Alright. So apa jadi yang perintah yang masih yang dok ada tu? So perintah tu dia tetap berjalan. Hutang dia kena bayar, perintah pun dia kena bayar. Perintah setiap bulan dia kena jalan kan. Hutang ni, hutang lah. Tunggakan yang sebelum daripada itu. Jadi kalau kata dia gagal bayar yang hutang, perintah yang sedang berjalan tu pula, so dia kena buat jadi macam step yang kedua, macam puan buat, iaitu saman penghutang penghakiman juga. Dia tak boleh terus macam contoh ni lompat pergi komite, tak, dia kena ada ikut step dia kat situ. Alright. Jadi bagus Puan Rosyazila tanya macam ni. Soalan ni boleh membuka mata kepada orang, dan saya boleh bagi tahu yang tu tuntutan yang perlu dilakukan lah. Cuma yang saya tak boleh nak jamin satu perkara, iaitu kita akan berpuas hati tentang hutang-hutang ni dapat dibayar dengan baik. Biasanya kita lalui kat mahkamah ni secara personally, yang saya bagi tahu, perintah mahkamah keluar pun kadang-kadang hutang tu tak dibayar. Perintah perintah nafkah yang masih ada tu pun tak berbayar. Jadi kadang-kadang nak sampai tahap komitel ni, mahkamah pun sampai dah dinasihatkan tau. Ni saya bagi tahu, saya pernah menghadiri saya menghadiri satu mesyuarat, sebab saya adalah salah seorang Exco Persatuan Guaman Syar'i Negeri Kedah, PGSM Kedah. Dan kita hari itu ada satu perbincangan mesyuarat bersama dengan Ketua Hakim Syar'i Kedah. Cuma dimaklumkan bahawa sekarang ni untuk komite lah, maksudnya untuk penjara ni, Jabatan Penjara dia macam dah tak menggalakkan kepada mahkamah untuk jatuhkan hukuman penjara. Dia bagi tahu macam itulah. Sebabnya penjara sekarang terlampau pack. Tambah-tambah kan kita tahu masa COVID itu, antara kluster yang suka naik tinggi ni adalah kluster dalam penjara. So dia tak mau wujudkan kluster yang macam tu. So dia orang nak kurangkan sebenarnya jumlah kapasiti penduduk dalam penjara. Dan ada orang kadang-kadang dia memang pilih nak ke penjara. Tapi biasanya dekat mahkamah syariah ni jarang untuk nak ke arah macam tu. So kita sedang memikirkan apa alternatif yang terbaik. For sure, alternatif memang ada dalam undang-undang. Cuma dari sudut penerimaan ataupun dari sudut keikhlasan hati laki tu, bila dia tahu dia telah dibawa ke mahkamah, dia diarahkan untuk bayar hutang dan sebagainya, tapi ada orang kadang-kadang dia tak ambil pot pun, minta pulang lah, apa nak buat apa pun, aku tak edit, aku tak kisah, aku memang tak boleh nak bayar, aku tak akan bayar. Faham tak? Ada orang yang macam tu. So dia akan mengakibatkan penganiayaan tu, dia bukan lebih kepada kita, kepada yang menuntut, tapi dia lebih kesian kepada contoh hutang anak, nafkah anak. So dia akan menganiayai kepada anak. Contoh. Sebab inilah yang akan saya selalu cakap, bab nafkah ni, dia memang sampai kesudah ni, dia tak akan puas hati. Bukan bermaksud tak boleh tuntut. Boleh tuntut. Tapi sampai bila kita nak kena naik turun mahkamah? Ada orang, dia faham, dia dengar perintah, so dia ikut. Ada orang dia takut. Tapi ada orang yang dia tak takut. Sekali apa nak buat apa pun buat. Ada yang macam tu. Sebab dia tak ada kesedaran. Kita panggil kesedaran sivik lah. Nilai kemanusiaan tu. Alright.
Siti Nurbaizura, tuan, bila seorang isteri disabitkan nusyus oleh mahkamah, bolehkah seorang ibu itu dapat hak penjagaan anak? Baik, jawapannya adalah boleh. Alright, sebab nusyus, saya ada sebut tak tadi, daripada 5 hak yang akan menyebabkan ibu gagal dapat jagaan anak adalah 5 benda tadi itulah. Murtad, kahwin lain, dera, buat lari anak dengan jarak yang jauh secara sengaja. Yang keempat, yang kelima apa dia? Berkelakuan keji secara terbuka. Alright. Jadi dia mungkin nak dikategorikan sebagai nusyus lah kan, berkelakuan keji. Cuma nusyus ni kita kena tahu satu perkara. Nusyus ni dia adalah kelakuan yang disabitkan oleh mahkamah atas perbuatan isteri kepada suami. Betul kan? Dia atas perbuatan isteri kepada suami. Tu dia punya tafsiran lah. Tapi apa kesan nusyus? Kesan nusyus ni diceritakan tau dalam Islam. Kesan apabila seorang isteri ni nusyus, kesannya hanya satu sahaja. Satu sahaja kesan dia. Apa dia? Kesan dia adalah isteri tu tak layak untuk terima nafkah sahaja. Ni dalam undang-undang cerita, dalam Islam pun cerita. Jadi tak ada pun cerita nusyus ni dia akan hilang hak jagaan anak. Dia akan hilang harta sepencarian. Dia akan hilang mut'ah, tak ada perempuan. Hutang tak ada. Sebab nusyus hanya akan menghilangkan hak nafkah sahaja terhadap seorang isteri. Jadi tak ada pun nusyus ni boleh menyebabkan ibu hilang jagaan anak. Tak. Jagaan anak adalah isu yang lain. Nusyus adalah isu suami dengan isteri itu sahaja. Alright. Okay, Muna binti Muhammad. Perlukah renew hak Perlukah renew hak hadanah di kod jika telah berkahwin lain? Okey, macam ni puan. Dia tak perlu renew. Dia bukan macam rock tag puan, bukan macam lesen kita nak kena pergi renew dekat JPJ ke. Okey, dia bukan macam tu. Perintah dia akan terus berjalan. Terus berjalan sehingga ada orang yang mohon untuk ubah. Kalau macam contoh, dapat lepas bercerai, dapat perintah nafkah anak. So nafkah anak tu dapat, katakanlah masa tu anak umur 4 tahun contohnya. Kemudian dah makin besar anak tu dah masuk 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. So kita okey je dengan dengan bayaran. Dengan bayaran yang bekas suami buat contohnya. So dia bagi elok macam tu. And then tiba-tiba kan bekas suami ni katakanlah dia ada tanggungan lain ataupun dia ada dia macam dibuang daripada kerja contohnya kan. So dia mungkin ada hilang kemampuan untuk membayar nafkah. Jadi dia boleh buat tuntutan ubah perintah nafkah. Kalau untuk cerita Puan Muna ni pula, let's say lepas bercerai dulu dapat hak jagaan anak daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Okay, so hak jagaan anak tu dapat sejak daripada umur, let's say lah, umur 5 tahun. Okay. So 5 tahun, masuk 6 tahun, masuk 7 tahun, masuk 8 tahun, masuk 9 tahun. Katakanlah anak ni anak perempuan. Okay, contohlah anak ni anak perempuan. Alright, so bila anak ni dah umur 9 tahun, sepatutnya dia boleh buat pilihan, betul tak? Dia boleh buat pilihan dia nak duduk dengan siapa. Tapi perlu tak kita naik ke mahkamah hanya untuk nak minta anak ditentukan nak duduk dengan siapa? Si bapa mungkin tak kisah pun. Faham tak? Bapa tak kisah pun. Tak pernah pun bapa ni timbulkan. Tapi sebab ibu ni dia rasa macam dia kahwin lain, jadi dia nak minta untuk extend lagi ke dan sebagainya. So tak perlu. Sebab memang perintah ni dia akan terus berjalan sehingga si bapa tersebut mohon untuk ubah perintah. Ubah perintah jagaan anak. Contoh dia. So dia bagilah alasan. So salah satu alasan yang saya kata tadi, ibu berkahwin lain. Dia bukan compulsory. Ibu kahwin lain saja, tukar macam tu saja. So jangan bimbang. Bab jagaan anak ni, perintah tu kalau dah ada, teruskan saja. Sehingga ada orang yang cuba nak
minta ubah. Biasanya si bapak lah, macam contoh anak dapat kat mak, kemudian mak ni kahwin lain, so bapak ni nak mohon ubah perintah. Baru kita lawan time tu. Tapi kalau tak ada siapa pun nak kacau bab jagaan anak ni, teruskan sahaja. Gunalah perintah yang anak tu sejak kecil sampai ke besar macam tu lah. Sehinggalah anak ni umur dia dah 18 tahun, so dia boleh decide sendiri. Dia boleh decide lah, maksudnya dia dah tak ada orang boleh kontrol dia lah dari sudut undang-undang ni. Okey. Alright, Muna binti Muhammad. Dari sudut perundangan, jika si ibu ada hak hadanah sebelum berkahwin semula, adakah selepas berkahwin semula hak hadanah akan terbatas secara automatik atas bapa? So saya jawab dah tadi Terima kasih. Soalan Puan Muna saya dah jawab. Alright. Puan Eli Johari. Salam Tuan, Waalaikumsalam. Berkaitan dengan permohonan ubah nafkah anak melalui potongan gaji. Okay. Adakah bekas suami mesti hadir ke mahkamah apabila difailkan? Right. Kalau bekas suami tak nak hadir, macam mana potongan nafkah boleh lakukan? Sebab saya tahu dia memang tak akan hadir. Okey, baik. Dalam kes di mahkamah syariah ni, sebaiknya memang kita perlukan kehadiran. Okay. Pada kebiasaannya hakim pun nak orang yang dituntut ni datang supaya dia boleh bercakap, memberitahu tentang pendapatan. Kita panggil ikrar lah. Dia mengakulah terhadap apa dakwaan yang dia nak mengaku dan apa yang benda kita dakwa dia tak nak mengaku, supaya mudah untuk kita ambil keterangan orang yang didakwa tersebut. Alright? Tapi jika sekiranya pihak defendant ni tak mau hadir, alright, dalam undang-undang enactment tata cara mal section 1211B kot, iaitu jika sekiranya defendant tidak hadir, maka adalah menjadi beban kepada plaintiff. Maksudnya beban kepada orang yang menuntut. Katakanlah ibu menuntut ubah perintah nafkah ni, so ibu ni kena buktikan kepada mahkamah secara sebelah pihak. So tak perlu pun kehadiran defendant ni. Tapi adalah kekurangannya kita tak dapatlah dia punya pengakuan. Tapi kalau katalah pengakuan dia tu kita tak perlu, kita ada bukti yang solid, boleh kita cerita kat mahkamah, okey, so kita proceed secara sebelah pihak. Kalau cerita potongan gaji, so kita kena bawa slip gaji. Kalau dia kerja dekat mana, syarikat swasta apa, so kita bawa main slip gaji dia. Lagi bagus kalau dia ni lelaki adalah kaki tangan kerajaan, kaki tangan awam, lagi mudah. So untuk nak dapatkan akses slip gaji dan sebagainya tu lebih mudah lah. Alright. Bagi tak kena. Janganlah dia lagi ni. Okay. Alright. So Puan Eli Johari, jangan risaulah. Kalau kata sebelah pihak cuma satu je, beban Puan untuk buktikan tu je. Alright. Okay, Puan Muna binti Muhammad. Ni statement ni macam marah sangat ni. Hairan sangat kalau lelaki tu kaki tangan kerajaan. Kenapalah mahkamah tak bertegas terus je melalui majikan mereka daripada dok pending nak minta si emak jadi minta sedekah sampai kena naik turun court selepas gagal terima nafkah walau dah dikeluarkan perintah. Cerita dia bukan kaki tangan kerajaan, cerita dia bukan kaki tangan swasta ataupun siapa-siapa pun. Alright? Sebab dalam undang-undang prosedurnya begitu. Undang-undang dia terpakai bukan untuk kaki tangan kerajaan, bukan untuk kaki tangan swasta dan sebagainya. So prosedur dia begitu. Alright? Di mana ada cuma proses kalau untuk saman macam pengutang penghakiman contohnya, dia tak mungkin terlalu lama sebab dia hanya perlu cakap. So mahkamah boleh gunakan kuasa untuk tanya, betul tak hutang? Ada tunggakan? Betul. So kalau betul bayar. Kalau tak bayar, saya akan perintahkan untuk kamu dimasukkan penjara. Contoh dia macam tu. Okay? Kita tak boleh nak pukul rata macam tu. Dia tak kisahlah kalau kaki tangan kerajaan ke apa sebagainya. Cuma orang yang kaki tangan kerajaan ni, dia lebih mudah lah sikit untuk kita cari, untuk kita heret ke mahkamah lah.
Sebab dia akan rasa macam terikat dengan pekerjaan dia tu. Puan Azia Ara, Assalamualaikum Tuan Mami, apa khabar? Salam, baru masuk ke? 10.52 lah Tapi tak apa. Aduh, pahala bateri nampak macam nak habis ni. Okey, Puan Eli Johari kita apa ni? Itulah bekas suami kaki tangan kerajaan. Masa mohon nafkah anak kali pertama memang mohon melalui potongan gaji. Tapi pegawai suluh bagi tahu suruh mohon potongan gaji jika bekas suami tak bayar 3 bulan berturut-turut. Betul. Ini memang pada kali pertama mahkamah tak akan benarkan lagi untuk secara potongan gaji lah. Sebab potongan gaji ni dia ada efek. Dia ada efek pada gaji yang orang tersebut lah. Sebab selalunya dia akan bagi pada peluang untuk dia masukkan terlebih dahulu lah. Secara kita panggil apa? Secara bank in lah dulu. Tapi bekas suami saya bayar ikut suka hati dan potong suka hati. Seorang anak RM200 pun tak cukup lagi nak potong. Kahwin lain mampu. Ni yang saya meluat tu. Kadang-kadang saya berbulu macam ni lah. Kadang-kadang yang ni yang saya geram tau. Seriously, saya cukup menyampah tau. Menyampah sangat-sangat kalau orang ni boleh bagi tahu dekat dalam kuat bab nafkah anak ni, saya tak mampu nak bagi lebih. Minta berapa, kita minta dalam 500, 600 je. Saya tak mampu. Tapi tengok-tengok kahwin lain. Aduh. Kahwin lain sepasai. Lepas tu kahwin, of course lah, bila kahwin lain tu dia akan dapat anak. Nanti akan lagi kurang lagi. Yang tu satu hal juga. Yang satu hal lagi kadang-kadang yang lebih kita geram ni adalah boleh spend untuk rokok pula tu. Aduh. Slack kan? Slack saya tak tahu, tak faham lah. Kadang-kadang kan saya rasa macam perlu ada undang-undang yang patut ditambah lah. Patut dipinda tentang syarat untuk berkahwin lain tu. Bukan dekat syarat untuk poligami. Kalau poligami tu pun lagilah syarat dia. Kalau nak poligami, kalau sekarang ni lah kan, dia tak boleh ada setakat macam patut perlu tu saja. Kadang-kadang kena tambah tu dari sudut kewangan tu kena spesifik. Dia mesti kalau nak berpoligami, kalau ni lah kan, kalau yang relevan kan, pendapatan dia yang dibuktikan mesti 10,000 ke atas. Tu satu orang isteri, pendapatan mesti 10,000 ke atas. Saya rasa yang tu lebih logik. Kalau nak kahwin poligami, dah ada 2 isteri, nak kahwin yang ketiga. Syarat untuk nak kahwin yang ketiga, pendapatan mesti 20,000 ke atas. Saya rasa ramai yang tapis. Nak kahwin apa? Yang keempat, syarat pendapatan mesti 30,000 ke atas. Dan kena nyatakan berapa orang anak. Mujur saya tak jadi adun. Sebab yang ni kuasa adun lah. Ahli Dewan Undangan Negeri. Sebab enactment keluarga Islam ni adalah di bawah Dewan Undangan Negeri. Melainkan wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan dia punya kuasa tu di bawah parlimen. Parlimen akan gubal lah undang-undang tu. Tapi for sure lah bab ni saya rasa macam tak tahulah kan. Kalau ada tu mesti panjang lah diperdebatkan. Sebab banyak sangat isu kewangan ni menjadi satu perkara yang melarat tau. Melarat kepada anak-anak sebenarnya. Orang ni dia fikir rasa macam nak kahwin buat anak je. Aku terus terang lah. Kahwin nak buat anak je. Lepas tu bab nak bagi makan, yang tu kita serah dan tunggu rezeki pada Allah saja. Jenis-jenis macam ni kan kadang-kadang kan. Tak tahulah nak kata macam mana. Cukup menyampah lah macam ni. Dia bukan kalau orang yang ada macam ni, dia bukan di kalangan circle kita lah. Dia memang, kalau ada yang berkawan jenis macam ni maksudnya tak guna. Saya meluat saja. Saya tak boleh terima kalau orang yang jenis duk bagi alasan tak mampu nak bagi nafkah anak,
Tapi dia boleh kahwin lain, dia boleh spend, beli benda yang merapu-merapu. Beli rokok, beli vape, beli apa lagi, saya tak tahulah. Dia boleh utamakan benda yang lain melainkan nafkah anak. Kadang-kadang bab anak sakit pun dia terlampau berkira. Padahal anak ni memang sakit yang perlukan rawatan khusus. Cuba bagi dia sakit. Allah. Dunia kalau saya jadi adun tu lain lah. Saya memang kalau bab-bab ni bagus jugalah disuarakan kan. Taulah apa adun buat. Zuhaira Abdul Hadi, tuan, satu lagi soalan daripada saya dalam kes isteri pernah berapa kali buat laporan polis kerana dipukul suami tapi kemudiannya menarik semula laporan tersebut setelah dipujuk suami. Bila timbul masalah rumah tangga masalah, adakah dokumen saya laporan tersebut masih valid untuk digunakan di mahkamah? Terima kasih. Baik. Bab keganasan rumah tangga. Apa tujuan kita buat laporan polis? Tahu tak? Apa tujuan kita buat laporan polis selepas kita dipukul? Tujuan dia bukan untuk cerai sebenarnya. Yang pertama dia, anda semua kena ingat, anda buat laporan polis tu, tujuan dia bukan untuk cerai. Tujuan anda buat laporan polis kalau dipukul tu, tujuannya untuk anda dapatkan perlindungan, dan yang kedua untuk tanggapan. Untuk tangkapan segera. Sebab bila pukul domestic violence ni, dia terletak di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga. Dia bukan terletak di bawah enactment keluarga Islam negeri mana-mana, negeri keluarga Islam Kedah ke Pulau Pinang ke. Dia tak ada yang tu. Dia pun tak ada dalam enactment jenayah Islam. Enactment jenayah Islam negeri tak ada pun cerita keganasan rumah tangga, pukul dan sebagainya. Sebab dia terletak di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga, domestic violence. Jadi kalaulah anda dipukul tu, matlamat dia bukan sebab anda cerai, nak minta cerai, tapi sebab anda nak dapatkan perlindungan, dan yang keduanya anda nak ada tangkapan segera. Sebab bila dah berlaku pukul, dia telah melanggari dan telah tertakluk di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga dan boleh dihukum atas kesalahan tersebut. Sama ada kena penjara ke ataupun kena denda ke, dia tetap akan dikenakan hukuman jika terbukti. Baik. Jadi, andai kata kita buat laporan tersebut, kemudian kita tarik balik laporan tu setelah dipujuk, maka laporan tersebut tak wujud lah. Itu satu. Yang keduanya, kita buat main ke mahkamah syariah. Laporan yang dah ditarik balik. Bila laporan yang dia ditarik balik tu, kita nak tuntut dalam kes pasal. Kita nak buktikan tentang berlaku pukul tersebut. Okay, alright. So kita bawa cerita kata pukul. Okay, so yang tu boleh dikira sebagai qarinah lah, tanda-tanda. Okay, tanda bahawa dia berlaku pukul. Tetapi satu proses tu dia mesti akan sangkutnya. Proses tu kita namakan proses pemeriksaan balas. Biasanya masa pemeriksaan balas kita akan disoal. Alright. Puan bagi tahu kata puan ada buat laporan polis. Betul? Betul. Alright. Setuju tak kalau saya cadangkan? Ni saya nak cross. Saya nak buat soal. Setuju tak kalau saya cadangkan suami puan tidak pun ditangkap oleh polis dan tidak pun dihukum di mahkamah sivil atas kesalahan tersebut. Setuju tak? Mesti kita kata setujulah. Sebab dia tak ditangkap pun, minta ditarik balik report sebab dipujuk ataupun minta kemudian tak kena dihukum. So betul, setuju tak kena hukum. Baik. Kalau kita akan bagi tahu kalau suami tak dihukum, maka dia tidak melakukan kesalahan. Setuju tak? Betul, setujulah. Sebab bila dia dah didapati tidak melakukan kesalahan, tak ada kesalahan, jadi tak adalah hukuman. Jadi kalau tak ada hukuman, macam mana kita nak buktikan kata dia bersalah? Yang inilah yang selalunya terjadi di dalam mahkamah. That's why kalau anda buat laporan polis, alright, anda ingat baik-baik. Tujuan yang pertama anda buat laporan polis adalah disebabkan anda nak dapat perlindungan daripada pihak polis. Yang keduanya, anda nak kena dapatkan
tangkapan supaya polis boleh ambil tindakan terhadap pukulan-pukulan yang dilakukan tersebut. Masih valid tak digunakan di mahkamah? Jawapannya 50-50. Kalau hakim terima, terima. Kalau hakim tak terima, tak terima. Aziara, saya nak tanya, boleh tak kalau saya nak cepatkan kes nafkah atas pencarian? Nafkah ke atas pencarian? Atas pencarian, kalau nafkah dia bukan nafkah apa. Atas pencarian is atas pencarian. Dia bukan nafkah. Sebab sekarang ni dia guna lawyer, saya memang tak mampu ambil lawyer. Harta intut hanya sebuah kereta BLM, Osaga BLM. Sebab masa beli kereta tu saya bayar deposit 10 kes. Masa belikan kereta tak boleh masuk nama sebab saya tak ada lesen kereta. Memang dia bayar ansuran bulanan, tapi ada masanya bila dia tak cukup duit, saya yang bayar serta renewal tax. Apanya. Jadi Aziara, ada lagi ke sana? Tuan komennya bateri nak kong. Saya pun bateri dah tinggal sikit. Jadi saya habiskan lagi sebelah dah. Okey. Nak cepatkan kalau sekarang ni, kalau kata nak cepat ke nak lambat ke tu, yang ni bergantung kepada mahkamah lah. Sebab ada kebanyakan mahkamah walaupun dah jalan balik, tapi dia hadkan. Okey. Hadkan macam satu hari ada 1-2 saja bicara. Ada yang tak jalan lagi. Macam contoh, saya ada beberapa kes dekat Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang, masih belum lagi dapat tarikh contoh dah. Okay. Macam di Kedah kita dapat jalan macam biasa, alhamdulillah. So bergantung kepada mahkamah lah. Jadi kalau kata nak minta cepat, mintalah cepat. Minta kat mahkamah tarikh bila yang paling cepat. Tak marah. Kesian tengok orang cerita, dan tadi Tuan Abang beban mutian tu di atas plaintiff. Nak korek mana slip gaji si bapak tu, especially kalau plaintiff pun dah tak duduk sekali dan tak dapat di semua jabatan tu untuk okey, baik. Jika sekiranya kita tahu di mana tempat pekerjaan, tempat pekerjaan bekas suami, cuma ada jabatan ataupun pihak yang memberi gaji tu dia apa gitu, dia engganlah bagi kerjasama untuk bagi salinan. Alright. So apa tindakan yang perlu dibuat adalah anda boleh mohon untuk dikeluarkan sepina. Sepina. Sepina ni maksud dia bukan nama orang. Dia mungkin ada nama Sabina. Dia mungkin ada nama Safia. Alright. Tapi nama ni adalah sepina. Sepina ni maksudnya kita mohon mahkamah keluarkan satu perintah kepada saksi. Untuk diarahkan saksi memberikan keterangan. Sama ada saksi tu dia mai ke mahkamah bercakap ataupun saksi tu dia kemukakan dokumen. Contoh kita dapat tahu bekas suami ni dia kerja di let's say lah Majlis Pembandaran. Contohnya Majlis Pembandaran Seberampai contohnya. Majlis Pembandaran Seberampai. So Majlis Pembandaran Seberampai ni tak mau bagi slip gaji. Contoh dia. Alright, so anda minta dikeluarkan sepina kepada Majlis Pembandaran, bahagian gaji contoh dia untuk keluarkan. So mahkamah boleh keluarkan sepina. Sepina dia beza kalau dengan saman. Kalau saman, anda buat tuntutan nafkah contoh dia, anda pergi serah dekat defendant, defendant dapat tapi dia tak mau mai. So mahkamah akan jalan je tanpa kehadiran defendant. Tapi kalau sepina dikeluarkan, saksi tu kena datang. Dia kena datang. Kalau dia tak datang, dia akan menjadi satu kesalahan. Polis boleh heret mai. Polis boleh heret. That's why lebih bahaya dapat sepina daripada saman. Sepina tu lagi besar sebab sepina ni polis boleh heret. Awak suara diserak ni. Letih. Ayam tak ada. Saya nak ambil sikit lagi Cik Hakim kata, jangan marah Zami, hari ni hari wanita, kena happy-happy. Okey, Rosyazila, satu lagi soalan.
Sekarang ex-husband buat tuntutan pindaan perintah. Dia nak kurangkan nafkah anak kepada RM1,000 sahaja. Dia dah berkahwin dan ada anak angkat bersama isterinya. Ada tips untuk saya kekalkan nafkah anak seperti mana perintah asal 1,500 untuk 2 orang. Anak perempuan berusia 12 hingga 15 tahun. Tips Puan ceritakan 1,000 tu tak cukup. Puan tanggung. Puan tanggung 1,500 tu, kadang-kadang puan tambah lagi. Contoh macam itulah. Itu biasa yang kalau kita buat 1,500 tu pun cukup-cukup je. Kita banyak tambah lagi. Tu contoh dia. That's why tak munasabah kalau kata turun. Faham ceritalah apa keperluan tu sampai seorang anak. Kalau 1,500 untuk 2 orang, maksudnya dalam 750 lah kan. Betul, 750. So 750 untuk seorang anak tu, bagi tahu kadang-kadang tak cukup 750 pun seorang ni. Kadang lebih 900, 1,000 untuk seorang. Tu contoh dia. Tu tips dia. Mesti kita nak cerita lebih kan. Alright, Puan Eli Johari kata setuju, Tuan. Sepatutnya ada akta untuk duda ada anak yang nak kahwin lain. Menganiaya hidup anak-anak dan isteri baru sebab isteri baru pula terpaksa menanggung suami. Betul. Tiba-tiba isteri baru pula nak kena tanggung. Dah lah dia kahwin tu dengan harapan dapatlah kehidupan baru kan. Walaupun mungkin bekas suami ni pernah berpisah dengan apa-apa alasan. Ada orang dia tak ambil tahu pun bekas suami dia tu berpisah sebab apa dan sebagainya. Dia kata macam dia redha je. Dia tengok, lepas kahwin baru dia rasa macam patutlah hang cerai dulu. Tak ada apa pun, aku pula yang kena tanggung. Itu contoh lah. Okay, alright. Saya rasa itu saja. 11.10. Okay, cantik lah tu kan. 1 jam. Okay, so terima kasih. Ada soalan lagi anda boleh tanya, saya ambil lagi. Cuma saya nak bagi ucapan sikit lah. Terima kasih kepada semua yang menonton, khususnya para wanita seluruh dunia yang menonton ni. Saya nak apa yang saya harapkan sebenarnya kepada wanita-wanita especially, saya mengharapkan ramai lagi wanita yang mana ada masalah, yang mana perlukan bantuan, kalau boleh untuk follow. Sebab saya hanya berharap Hari Wanita ni, saya berharap wanita ni dia dapat berdiri atas kaki sendiri dan dia boleh pilih kebahagiaan yang dia nak berbanding orang lain yang menentukan kebahagiaan kepada diri dia. Sebab wanita zaman sekarang ni adalah berbeza dengan cabaran wanita zaman dulu. Jadi wanita zaman sekarang ni sepatutnya lebih faham, lebih peka dengan isu-isu yang berlaku. Khususnya wanita-wanita yang berumah tangga, wanita-wanita yang mungkin dah bercerai dan sebagainya, ataupun wanita-wanita yang belum nak berkahwin, yang baru dah fikir-fikir nak kahwin dan sebagainya ni. So kena pandai ambil peluang. Zaman sekarang ni adalah zaman yang kita panggil dia bukan zaman IT dah tau. Sekarang ni kita panggil zaman database dah namanya. Dia dah bergerak zaman tu macam-macam dah. Jadi zaman database ni, zaman IT yang teknologi yang tinggi sangat sekarang ni, zaman untuk anda sentiasa mencari ilmu. Kalau dulu orang mungkin nak belajar tu, dia nak kena pergi jumpa orang ni. Contoh, mai daripada Baling nak mai tanya kat peguam, sampai dekat firma guaman, tengok peguam tak ada, nak kena buat appointment, balik pula. Ni cerita zaman dulu. Kemudian dia naik fasa pula telefon pula set, susah pula nak jumpa dan sebagainya. Kemudian dia naik pula zaman, dapat telefon pagi. Dia naik pula zaman-zaman Friendster dulu. Time tu dia tak ada lagi. Tapi zaman sekarang ni, yang anda nampak ada banyak peluang. Ada banyak orang yang cuba untuk buat perkongsian. Tak lain tak bukan, tujuannya adalah untuk kita berkongsi ilmu. Dan azam saya,
Impian saya, harapan saya kepada wanita adalah mereka dapat cuba untuk mendalami ilmu sebanyak-banyak yang mungkin, sebab kekuatan seorang wanita terletak kepada ilmu dia. Itu sahaja key dia. Dekat dalam mahkamah, wanita yang kuat, wanita yang hebat, dia mampu berdikari dan sebagainya ni, dia menjadi kuat disebabkan dia ada ilmu. Dia tahu apa kekurangan, apa kelebihan, apa kekuatan dan sebagainya. Itu impian saya. Impian saya nak anda wanita-wanita yang menonton, kalau boleh follow saya. Tag kawan-kawan yang lain, ajak kawan-kawan yang lain, wanita-wanita yang mungkin di luar sana ni, dia dalam keadaan yang dia tertekan, dia stres, dia rasa macam lemah sangat-sangat, dia tak bahagia dan sebagainya. Saya nak platform saya ni boleh memberikan kekuatan. Boleh memberikan inspirasi kepada wanita-wanita dekat luar sana supaya dia lebih kuat, dia lebih berdikari, dia lebih faham tentang hak dia, diri dia sendiri untuk tentukan kebahagiaan. Tak ada orang lain boleh ubah kita punya nasib melainkan kita ubah nasib kita sendiri. Itu sahaja. Pandai kan saya bercakap, manis kan? Semanis senyuman saya. Itulah orang-orang kulit hitam manis ni. Ada lagi soalan. Puan Naja Dola, saya ambil last. Tuan, saya nak tanya mengenai payslip gaji bekas suami. Dia bekerja kontrak swasta. Saya pun tak tahu di mana tempat kerja yang sekarang. Untuk menuntut nafkah anak, dokumen apa lagi patut saya cari selain payslip gaji X? Baik. Selain daripada payslip gaji, nak potong apa lagi? Puan buktikanlah, kalau macam contoh kerja swasta mesti ada KWSP kan. So puan buktikan dengan salinan penyata KWSP. Apa lagi yang kita boleh, macam contoh kalau dia ada pendapatan sampingan. Tapi problem juga sekarang ni, puan tak tahu kat mana tempat kerja yang sekarang kan. Yang ni salah satu isu yang berlaku jugalah. Nak tuntut nafkah boleh dapat, tapi masalah nak kuat-kuasakan nanti tu. Kita tak tahu kat mana dia kerja pula, berapa pendapatan dan sebagainya kan. So pada saya yang terbaik mulanya cari dulu kat mana dia berada. Nanti sebab bukan apa, kalau kita dah dapat perintah nafkah tapi kita tak tahu macam mana kita nak pergi serah, kat mana kita nak pergi minta orang nak pergi suruh bayar potongan gaji semua kan, tak dengan potongan gaji, nak pergi cari dia pun kadang-kadang kita pun tak tahu kat mana slip gaji dia dan sebagainya. Itu problem dia. So biar betul-betul kita dapat tahu kat mana dia ada, mudah untuk anda buat tuntutan lepas tu. Okay, alright, itu saja daripada saya. Saya minta ampun dan minta maaf, saya dah betul-betul dah tak larat dah ni, sampai dah sakit hilang tekak ni. Alright, so esok saya ada kes pagi di Mahkamah Rendah Syariah Baling. Lepas tu hari Rabu, agak tight lah, hari Rabu memang penat sikit. Pagi sampai tengah hari ada kes, kemudian petang saya ada seminar dengan Puspanita. Saya pun tak ingat lah, Puspanita Pinang tu. Saya dijemput untuk bagi talk berkaitan dengan hak wanita juga. Alright, okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya doakan anda semua dalam keadaan yang sihat. Saya doakan anda semua dalam keadaan yang bahagia, happy sentiasa dan tak ada stres. Alright, relax saja. Dan apa yang saya cakapkan hari ini, moga mendapat inspirasi, moga impian saya ni tertunai. Okay. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.